Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya, malam ni dapat lagi kita sambung kuliah kita, muka surat 563. Masih lagi surah Al-Mulk, ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. Tidakkah mereka memerhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengucupkan sayapnya di atas mereka? Jadi Allah SWT tanya sebagai membantahlah kerana mereka tidak melakukan apa yang ditanya itu. Jadi Allah Ta'ala tanya, apakah mereka tidak memerhatikan? Maknanya mereka tidak pernah memerhatikan. Mereka sekadar tengok burung untuk mereka berburu. Mereka sekadar tengok burung itu terbang gimari-gimari, tetapi tidak ada terletak dalam fikiran mereka itu untuk berfikir tentang kudrat Allah SWT. Jadi dalam ayat yang lalu Allah SWT menyebut sepatutnya orang kafir ni dia berfikir tentang umat yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah SWT. Sebab dalam surah ni Allah SWT nak minta supaya kita berfikir, supaya kita tidak menjadi ashabus sa'ir, yang mana mereka kata wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dengan penuh perhatian dan berfikir, tentu kita tidak akan menjadi penghuni neraka. Jadi Allah SWT memperingatkan kepada mereka, umat terdahulu yang telah dibinasakan, inilah cara supaya mereka dapat berfikir. Tengok, dengar kisah-kisah umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah SWT, fikir dan ambil pelajaran. Maka bila begitu, mereka dapat hidayah, dapat beriman kepada Allah SWT. Maknanya Allah SWT sendiri tunjuk satu persatu dalam ayat ni cara macam mana manusia tu dapat guna akal dia, fikiran dia dengan cara yang betul supaya mereka tu mendapat hidayah, mereka dapat beriman kepada Allah SWT dan tidak lagi kufur. Jadi antara benda yang Allah SWT tegur mereka kerana tidak guna akal ni, sebab mereka tidak pernah melihat burung yang terbang dalam keadaan tersusun-susun tu. Mereka buka sayap dan tutup. Ma yumsikuhunna illa rahman, tidak ada yang menahan mereka itu, yakni daripada jatuh, melainkan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat Ar-Rahman. Maknanya Allah SWT suruh tengok mereka ni, suruh tengok pada burung-burung ni terbang dengan izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dengan kudrat dia, dengan rahmat dia, dengan perhatian dia, memberikan kemampuan kepada burung tu untuk terbang. Dia pergi mari, dia boleh, dia terbang, dia tutup sayap dia, dia buka. Dalam keadaan dia buka sayap tak jatuh, begitu juga dalam keadaan dia mengucupkan sayap tidak jatuh juga. Dan tidak semestinya burung tu kalau dia ada sayap dia boleh terbang.
Maknanya yang menjadikan burung tu boleh terbang tak jatuh, itu adalah memang kudrat Allah SWT. Sebab apa? Sebab ayat dia ada sayap tapi bukan jenis nak terbang. Wah, naik pokok jambu nak tidur malam boleh lah. Dia sekadar tu je. Itik pun dia tak boleh terbang mana. Jadi ia boleh menjadikan burung tu terbang. Lepas tu burung tu pula dia ada peringkat-peringkat dia terbang. Dia terbang dia tu puyuh sekadar mana dia boleh terbang. Kudrat Allah SWT. Allah Ta'ala maha kuasa menahan benda yang lebih besar lagi daripada burung, iaitu bintang-bintang. Tidak ada pun yang jatuh. Jadi manusia yang menahan daripada jatuh itu adalah Allah yang sifatnya rahmat. Maknanya kalau jatuh kan matilah. Jadi Allah Ta'ala sayang kepada burung tadi, dia tak jatuh, maknanya tak mati. Jadi kalau Allah kadang-kadang dia terbang main dia. Bukan kata terbang straight tu tak. Dia terbang dia main gitu je. Macam kadang-kadang kita tengok tanya-tanya hujan ni lah. Orang panggil burung ke apa tu, burung kacing baju. Burung kacing baju. Dia duduk main gitu. Tak jatuh. Bukan seekor dua tapi banyak. Melihat makhluk-makhluk dia ni, dia kalau kita gabungkan dengan semua ni dalam kawalan genggaman Allah SWT. Allah Ta'ala jaga dengan sifat rahmat dia. Semua ni dalam perhatian Allah SWT. Kemudian Allah SWT menyebut lagi kepada kita beberapa soalan untuk menafikan selain daripada Allah, selain daripada Allah Ar-Rahman ni, memang tidak ada yang berkuasa nak menafikan min dunillah, ataupun di sini min dunir rahman. Allah Ta'ala kata, atau siapakah yang dapat menjadi bala tentera bagimu, yang dapat menolong kamu selain daripada Allah. Maknanya kamu duduk, ia menghalau tentera bergajah tu daripada mara memusnahkan Kaabah. Jadi Allah lah, maknanya hak ni Allah Ta'ala minta orang-orang Mekah ni berfikir atas sejarah dulu. Dan kita maklum bahawa tahun gajah itulah tahun kelahiran Nabi. Maknanya itu satu alamat yang besar Allah Ta'ala nak. Tapi kalau musuh tu dibinasakan, itu kemenangan. Jadi sekarang ni Allah Ar-Rahman saja yang dapat memberi kemenangan kepada kamu bila kamu berhadapan dengan musuh. Inil kafiruna illa fi ghurur. Akan tetapi orang-orang kafir itu sentiasa berada dalam keadaan tertipu. Dia rasa dia hebat. Dia rasa dialah pekung batu menghalau tentera bergajah. Tidak, Allah yang mengalahkan. Hari tak jumpa. Jadi kafir Quraisy sendiri rasa dia hebat, cuba nak membunuh Nabi walaupun Nabi telah berhijrah. Mereka rasa mereka hebat, cukup lekat dengan bala tentera, dengan senjata, siap dengan pasukan sorok pula. Siap dengan bawa beratus-ratus unta. Dengan nak kalau kita kan nak gula. Kalau kita pergi perang bukan bawa, bukan kita tak bawa lembu kambing ke apa semua ni. Kita bawa makanan dalam tank tu. Makanan askar. Hak tu askar bawa. Hak ni kafir Quraisy dalam peperangan Badar tu dia bawa habis segala binatang unta mereka untuk mereka buat jamuan. Siap dengan pasukan sorok pula. Jadi mereka rasa mereka dapat mengalahkan Nabi, tetapi Allah SWT akan kelaparan. Jadi maksud rezeki ni kalau kita tengok dalam ayat-ayat sebelum pada ni, maksud rezeki di sini mana hujan lah. Hujan. Kenapa? Karena hujan ni bila dia turun dia akan menyuburkan tanaman dan binatang tu dia segar. Dan hujan kepada orang Mekah ni penting. Walaupun mereka tidak bercucuk tanah di Mekah, tapi mereka ada ladang di Taif, di kawasan-kawasan yang berdekatan tu. Jadi kekayaan mereka tu dalam bentuk pertanian memerlukan kepada hujan, memerlukan kepada air. Dan juga mereka ni hak utamanya mereka
menternak unta-unta. Jadi semua ni perlu kepada air. Jadi kamu nak kata macam mana? Kalau Allah SWT yang selama ni memberi rezeki kepada kamu, tiba-tiba dia tahan rezeki. Dalam kudrat Allah Ta'ala juga. Sifat Allah Ta'ala yang menahan burung daripada jatuh. Kudrat Allah Ta'ala yang menahan daripada bintang-bintang tu jatuh. Semua tu dengan rahmat dia. Hujan. Sifat rahmat Allah Ta'ala zahirkan rahmat dia tu dengan dia turunkan hujan. Kalau hujan sekat ada je hawa lalu saja. Jadi kita tidak dapat hujan. Boleh teduh je. Boleh redup je. Kain tak boleh nak jemur, tak kering, ikan kering tak jadi. Air pun tak boleh tak ada. Sebab apa? Sebab awal hanya singgah. Lalu je. Hujan tempat lain. Maknanya kalau Allah Ta'ala tahan hujan, dia sekat, dia tahan bintang-bintang daripada jatuh, dia tahan burung daripada jatuh, dia berkuasa juga menahan hujan daripada jatuh. Maknanya dia tarik rahmat dia. Kalau tadi dengan rahmat dia bintang tak jatuh, burung tak jatuh. Tapi hak ni bila Allah Ta'ala murka, dia boleh tahan hujan. Maknanya kamu akan kemarau, akan kebulu. Ingatan, kalau tidak Allah, siapa dia? Maknanya nak menyatakan bahawa kita semua ni bergantung kepada Allah. Ayat ni dia macam tertib surah Al-Fil dengan surah Quraisy. Al-20. Amman hadzal ladzi yarzuqukum tu itu isyarat kepada surah Quraisy. Wa amanahum min allazi at'amahum min ju'. Allah Ta'ala yang memberi makanan kepada kamu sehingga kamu tidak kelaparan. Jadi dua perkara ni kalau kita ngaji bab kemerdekaan kan, dua benda ni penting. Kemerdekaan alam tarakai itu kemerdekaan kita tidak dijajah bagi sebuah negara. Jadi maknanya kerajaan Allah Ta'ala yang melindungi kita. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Jadi Allah SWT tanya di sini, dia tunjuklah dia boleh siratim. Tetapi orang ni dia ditunjukkan jalan yang betul, dia fikir hak dia hak molek. Kalau orang kata pada dia, jalan dengan kaki lah, apa jalan dengan tangan. Dia kata apa tak boleh ke? Boleh jalan dengan tangan. Untuk berjalan. Asal kejadian tangan Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita pegang. Jadi takkanlah kita nak pegang dengan kaki. Walaupun ada orang OKU tu cerita lain lah. Maknanya orang-orang biasa ni Allah Ta'ala nak beritahu di sini, Allah Ta'ala telah memberikan kepada manusia tu dipanggil isti'dad, persediaan. Fitrah dia telah tetapkan bahawa tubuh badan kita ni diciptakan oleh Allah Ta'ala ni untuk beribadat sebagai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita kena dengan segala kemampuan isti'dad fitrah dia tu melainkan untuk menjadi hamba Allah. Jadi itulah cara yang betul. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala kata di sini tidak akan sama mengikut syahwat dia, mengikut kesombolikan. Sebab nak capai redha Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala telah hantar Nabi tunjuk cara betul. Jadi kita tak boleh nak fikir dengan sendiri. Tidak boleh kita nak ambil cara pedri, cara pendeta, cara rahib ni. Tak bining, tak pakai selipar, tak gapo. Hanya bergantung kepada pemberi orang. Menadah tangan minta. Dalam ada agama-agama ni. Maknanya kalau nak dekat dengan Tuhan ni tak boleh bining. Tak boleh ada anak, tak boleh ada isteri, tak boleh ada kekayaan. Pitih pun tak boleh ada dalam poket. Tak boleh simpan pitih. Kalau berat lagi, baju pun tak boleh pakai. Ada agama jeng dia panggil. Baju pun tak boleh pakai. Gitu. Lepas tu dia duduk ke mana? Orang dia pandai lipat seller tu. Orang hok mari tu mari nak ambil berkat dengan dia tu. Hok mari siung kaki,
Dah, hok mari apa dia ambil batai nyapu tu, puk dia ketuk. Jadi hok mana kena ketuk tu kira-kira mendapat restu rahmat lah. Dia tak cara dah hok depan ni, salah lendik gitu. Dia tak cara dah. Dia penting dia menganggap orang ni jadi wakil Tuhan. Orang ni telah capai, kalau kita capai makom lah. Tu cara yang manusia fikir sendiri. Dihasut oleh syaitan, diperdayakan oleh syaitan. Syaitan memperlihatkan benda tu molek. Sedangkan panduan untuk kita hidup ni Nabi telah tunjuk. Mudah je. Sebab fitrah manusia. Nabi tu bawa fitrah. Boleh bini ramah. Boleh makan sedap. Kalau kita baca dalam hadis, sedap-sedap Nabi makan. Nak semaya tu makan kambing. Nak semaya tu makan kambing. Dah. Sudah makan tu basuh-basuh tangan semaya. Semaya. Lepas tu sudah sambung pula. Maknanya kenikmatan dunia adalah hadis-hadis tayi Nabi Zuhud. Tak ada makanan, tapi ada tayi makanan yang mencukupi, makanan yang mewah, macam-macam keadaan. Maknanya Nabi tidak tolak dunia. Maknanya kehidupan Nabi ni kalau kita baca hadis-hadis, baca sirah, ia adalah satu contoh yang ideal. Jadi kita tak boleh tengok Nabi ketika dia zuhud tu saja. Nabi ketika dia kaya, dia berharta, kita kena pandai, kena tengok dengan seimbang. Maknanya kita pun lagu tu juga ada kalanya kita senang, ada kalanya kita susah, kita tengah, kita boleh mewah. Keadaan tak sama. Jadi Nabi dia lalui belakang keadaan itu sebagai contoh pada kita. Sama juga seperti Nabi Yusuf. Keadaan yang dialami oleh Nabi Yusuf tu macam-macam keadaan. Allah Ta'ala telah buat lagu tu. Jadi kita nak dapat keredaan Allah Ta'ala ni kena ikut siratal mustaqim di sini. Kemudian bahagian penutup surah ni lah kira-kira Allah SWT menyebut kepada kita dalam 6 ayat ni dia bermula dengan kul. Kul ni nak suruh ngaku pahadut dia. Maknanya tanya ni memang tidak akan dapat jawab. Pertanyaan ni kesudahan dia mereka terpaksa duduk diam. Nak beriman mereka hanya diam saja. Dalam kaedah tafsir dia panggil ini adalah dalil akli ala sabili i'tiraf. Dalil-dalil akal yang mana pihak lawan ni terpaksa duduk diam. Dia tak boleh nak jawab dah, tak ada dalil. Sebab apa? Sebab dalil mereka selama ni hanyalah taklid, taksub dengan nenek moyang mereka, dengan adat resam mereka. Tak ada dalil tu. Hak bagi cekwa, bagi cekwa toknya tu je. Bukan kata daripada Quran, daripada hadis. Tak. Jadi pertanyaan yang pertama ni Allah Ta'ala kata, Kul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menjadikan kamu ni ansha'akum. Maknanya mencipta kamu dengan dapat tumbuh besar. Ansha'akum maknanya kamu dapat berkembang. Maknanya kamu daripada kalau budak agak kecil tu kita paut dia tu. Tak riba kita, cik lah. Besar lengan lah kita kata. Dah. Cik. Lama-lama dia besar. Lepas tu besar pada pok lagi. Maknanya Allah lah yang menjamin dia tu dapat besar. Daripada mani keluar bayi, daripada bayi jadi kanak-kanak, jadi remaja, jadi belia, jadi pemuda, jadi orang tua, jadi pok orang, tok orang. Allah Ta'ala yang memberikan kehidupan kepada kamu ni. Dan dia menjadikan untuk kamu, maknanya kamu ada ni bukan ada saja, tapi dengan dapat melihat, dengan dapat mendengar, dia menjadikan untuk kamu tu pendengaran, penglihatan, dan ada hati. 3 perkara Allah SWT sebut. Maknanya kamu menjalani kehidupan sebagai manusia, sebagai khalifah, sebagai hamba Allah Ta'ala ni dengan ada pendengaran, boleh dengar segala macam suara, kemudian boleh melihat segala macam benda. Kemudian Allah Ta'ala bagi hati. Hati di sini dia ada dua fungsi.
Satu untuk berfikir, satu lagi untuk menyimpan ilmu dada. Jadi Allah SWT nak beritahu kepada manusia, dia telah memberikan nikmat yang besar kepada manusia. Dia telah menjadikan manusia itu daripada tiada kepada ada. Dah. Kemudian Allah Ta'ala berikan kepada manusia sebab-sebab untuk tu dia hidup. Maknanya ilmu. Diberikan ilmu pada manusia melalui 3 saluran dia. Saluran pendengaran, penglihatan dan hati. Dia boleh berfikir. Ini sumber ilmu kepada manusia. Jadi kalau mari Nabi membacakan wahyu kepada mereka, tak ada sebab lah untuk mereka tolak. Sebab Nabi membacakan wahyu, mereka boleh dengar. Nabi kata, mu tengoklah kudrat Allah SWT di alam semesta ni. Langit yang tidak pecah, langit yang tak ada tiap. Kamu tengoklah burung, dia boleh terbang tak jatuh. Kamu lihat segala kejadian ada ni, siapa dia cipta? Allah. Maknanya Nabi mengajak supaya manusia kelih tu dengan afidah, dengan berfikir. Jadi natijah daripada dengar wahyu, lihat dengan mata kekuasaan Allah Ta'ala, kemudian fikir, tafakur tentang kudrat Allah SWT ni, maka semestinya kamu beriman dan semestinya kamu dapat bersyukur pada Allah Ta'ala. Tetapi malangnya qalilan ma tashkurun. Ini dia panggil ayat rungutan. Sayang sekali sedikit saja kamu yang bersyukur. Mana tak ramai yang menghargai nikmat-nikmat Allah SWT ni, tak ramai yang beriman. Sebab iman itu syukur itu dibuktikan dengan iman kepada Allah SWT. Jadi manusia ni bila dia dengar ni kena atas motek lah. Maknanya dia kena akui bahawa selama ni aku tidak pernah bersyukur kerana tidak guna dengan sebaik-baiknya pendengaran, penglihatan dan hati, akal, fikiran ni. Tidak guna untuk bersyukur, tidak guna untuk beriman. Kemudian soalan yang kedua, untuk manusia mengakui ni, kul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tusyarun. Katakanlah, dia yang menjadikan kamu ni duduk bergerak di atas muka bumi, berkembang bertebaran, wa ilaihi tusyarun, dan kemana sahaja kamu pergi, kamu akan kembali kepadanya untuk dihimpunkan. Ini sama seperti ayat 15, sama seperti ayat 15. Mana Allah SWT perintahkan supaya kita ni pergi merantau, mengembara, cari rezeki, cari ilmu, cari pengalaman di penjuru dunia, di bahu bumi ni. Sekat-sekat boleh pergi, tapi pergi mana pun kamu bertebaran, kamu berkembang biak. Siapa ada kata kita ni Nabi Ibrahim juga, dia mau duk dakwa. Mana orang Melayu ni keturunan Nabi Ibrahim juga ada kata gitu. Wallahu alam lah. Kita tak ada nak kaji. Maknanya bertebaran ni, tapi hak sahihnya kita ni anak cucu Adam belaka. Waktu tak ada bahagia. Jadi bertebaran kita di segala ceruk dunia ni sebenarnya wa ilaihi tusyarun, kamu akan kembali dihimpunkan di hadapan Allah SWT. Tetapi orang kafir ni bila kata tentang kembali ke akhirat, akan mati menghadap Allah SWT ni, tak ada modal lain lah. Mereka wak nganying, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Mereka tu berkata, dah kamu janji ni bila? Kalau kamu benar, mana kamu kata akhirat ni, akhirat ada, bila akhirat ada? Kamu kata azab ada, bila azab ada? Jadi pertanyaan itu pertanyaan nak cabar. Jadi bila tanya pada Nabi, kira-kira bagi mereka Nabi tak dapat jawab. Bila Nabi tak dapat jawab, maka mereka akan kata, tu aku ayat dah, Muhammad ni dia janji saja, bukan benda nak menyekat orang, menghalau orang daripada ikut Nabi SAW. Sebab mereka tanya benda yang luar daripada ilmu Nabi. Berita waktu tarikh hari kiamat bila, itu bukan luar 22 ni,
2020 lepas tu dah akan berlaku satu peristiwa besar. Jadi ramai percaya dah kita kena persiapkan tonggih banyak rumah berah gapo dah. Ramalan tu ada. Sedangkan Nabi diarah oleh Allah Taala supaya jawab pertanyaan dan motu tadi, kiamat bila berlaku? Kul innamal ilmu indallah, katakanlah ilmu tentang kiamat tu di sisi Allah Taala jua. Dia tak kongsi dengan siapa-siapa. Sebab cerita ramalan ni kita ingat daripada tahun 1992 lagi. Kok nampak objek 12 objek dikelar. Dah. Tahun 92, tahun lepas pada tu tahun 2000 sekali pula. 2002 sekali pula. Jadi dia sebenarnya dia tengok super LS Shopee lah 20 hari bulan 10 hari bulan 10. Dia tengok lagu tu. Dah. 10 hari bulan 10, 9 hari bulan 9. Jadi dia tarik tahun, dia kata tahun berlaku kiamat 2002. Ni banyak ramalan ni, ramai orang kita percaya. Dia tak ada cara lain, dia kata kita kena lari duduk bukit, sediakan alat. Dia hak kita duduk lari duduk bukit tu tak tahu bila lagi. Sebab kita boleh pergi pejabat lagi, kita boleh pergi kedai, kita boleh mari masjid lagi, kita boleh jumpa waris kita. Jadi kalau orang cerita pada kita kiamat akan berlaku, Imam Mahdi tu bidah, tak sah lah, tak sah percayalah. Sebab kiamat ni tak tahu lagi bila berlaku. Kalau tentunya kiamat kita dah orang kata ni akhir zaman, alamat akhir zaman gini-gini dah. Alamat kita nak mati tu, hak mustahak. Jadi hak tu peringkat, kita kata peringkat makro tu, peringkat besar tu tak tahu. Hak peringkat mikro kecil kita tu hak utama. Jadi kadang-kadang kita cuba meramal, buat macam-macam andaian, spekulasi. Sebab itulah jadi pemahaman pengamalan agama tu lain pelik. Ada siapa tu buti hijau. Cerita sungguh ni. Ada siapa tu buti hijau. Dia kata puak kita ni kena cari bersikap sebuti sore, kena ganti bersikap pergi Mekah. Untuk bai'ah dengan Imam Mahdi. Jadi ayat ni memberi peringatan pada kita, kalau bab kiamat kau gapo kau apa-apa ramalan akan datang ni, tak usah percayalah. Sebab Nabi sendiri pun diarahkan oleh Allah Taala supaya kata ilmu ni di sisi Allah. Sebab kita jangan mudah terpedaya, mudah percaya dengan kata-kata orang ni. Kul innamal ilmu indallah, katakanlah ilmu tentang kiamat tu di sisi Allah Taala jua, dia tidak berkongsi dengan siapa-siapa. Aku ni maknanya kata Nabi, wa innama ana nadhirun mubin, aku ni hanya pemberi peringatan yang jelas, yang nyata. Maknanya aku ni bersungguh-sungguh memberi peringatan kepada kamu tentang mesti beriman kepada Allah Taala, mesti ikut agama Allah SWT supaya kamu ni selamat daripada api neraka. Hak tu peringatan Nabi. Hak tu hak sebenarnya kita mengamalkan ajaran Nabi. Jadi takkanlah bila akhir zaman ni dah dekat nak kiamat ni, jadi kita mundur pula. Hak motor kereta ada kita tukar pada naik basikal. Hak kita ada senjata berdiri apa semua tukar pada pedang apa semua tu terbalik. Tak ikut keadaan sebenar. Falamma ra'au zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Dan ni takhwif, mana peringatan daripada Allah SWT hal keadaan orang kafir ketika berlaku kiamat. Jadi mereka tadi dah dalam ayat yang ke-25 tu sibuk duk soal bila kiamat Muhammad, bila. Jadi Allah Taala kata di sini, bila tiba waktu dia, falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru, ketika datang kiamat dan mereka melihat azab itu secara dekat, duduk depan mereka dah, tak boleh nak lari, maka wajah mereka tu menjadi muram. Jadi kita kata cicak telai kapur lah kalau bahasa Melayu kita dah. Jadi ketakutan tu, pucat lesi.
Bila tengok kiamat tu berlaku. Ini gambaran seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Haji tu lah. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kamu lihat orang tu mabuk, dia tak mabuk. Hak ibu menyusukan anak tu tahu anak. Tak cara, tak apa dah. Sebab gegara hari kiamat bila berlaku. Jadi orang kafir yang mempersendakan hari kiamat ni sebenarnya bila mari azab tu mereka pasti dalam keadaan ketakutan, maka waqila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Maka dikatakan oleh malaikat kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu minta. Kamu nak tanya bila-bila, inilah waktu dia. Kul yang ke berapa ni? Kul yang keempat. Kul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'i aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Katakanlah wahai Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku, maka kami akan masuk syurga, lalu siapakah yang dapat melindungi kamu daripada azab, melindungi orang-orang kafir daripada azab yang amat menyakitkan. Maknanya pada waktu itu Allah SWT akan mematikan aku dan pengikut aku ni. Dan mati orang beriman, tidak mati saja, mereka mati dengan dapat masuk syurga. Seperti orang Palestin lah. Mereka mati dalam keadaan teraniaya, Allah SWT memberi kehidupan kepada mereka. Mana mati syahid, tidak mati, mereka mendapat rezeki. Mereka akan terus menyempurnakan rezeki yang mereka sepatutnya dapat. Jadi orang-orang beriman ni mati mereka tu tidak sia-sia. Kenapa? Kerana Allah SWT akan memberi rahmat. Maknanya mereka tu dapat memasuki syurga dan mendapat nikmat-nikmat, manakala orang-orang kafir ni pula bila Allah Ta'ala mematikan, pasti mereka akan mendapat azab. Sebab tak sama. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Kaedah Allah Ta'ala tak sama orang yang kafir dengan orang beriman. Jadi orang beriman dapat masuk syurga, orang kafir ni dia pasti masuk neraka. Jadi waktu tu siapa dia boleh menyelamat? Tapi Nabi tidak boleh mengeluarkan orang kafir daripada neraka. Orang Nabi boleh tolongnya orang beriman. Jadi di sini orang kafir alaihi tawakkalna, dan kita bergantung. Jadi maksud daripada bergantung pada dia. Mana tanda kita tauhid. Tapi kalau kita ni sikit-sikit tak apa. Kita ada pecing, kita ada anak, kita ada kedai, kita ada tanah, kita ada sawit. Tu dia tidak ada pergantungan kepada Allah. Jadi kena ada pergantungan kepada Allah Ta'ala. Hak semua tu ada sebagai asbab kehidupan kita, tetapi kita tak boleh nak bergantung, nak berharap. Maknanya kita bila teringat kau kedai kita, pada pecing kita tenang. Tu maknanya tak ada tawakal lah. Tapi kalau kita kata ada pecing, ada, maknanya tak ada lah kita kata, kalau tak ada pecing kak, susah kita ni. Tu tak ada tawakal tu. Maknanya tak sempurna. Maknanya kita telah pelajari sifat-sifat Allah Ta'ala, maka semestinya kita bergantung pada Allah Ta'ala, sebab dialah yang memberi rezeki, memberi manfaat mudarat. Tapi bila sebut gini-gini, jadi kita pun rasa bimbang. Tak nampak kudrat Allah Ta'ala, tak nampak rahmat Allah Ta'ala, berarti kita tidak bertawakal lagi pada Allah Ta'ala. Tawakal ni mana kita tenang, hati kita tenang dengan Allah. Tapi tubuh badan kita tak duduk dia. Itu mana tawakal tu. Hati tenang, sukunu qalbi wattirabul jasadi. Itu ta'rif makna tawakal. Tawakal ni hati tenang kerana Allah yang memberi rezeki, tapi tubuh badan kita tu tak duduk dia, buat kerja. Kalau kita terbalik, tubuh badan duduk dia, hati dodak-dodak. Hari ni nak pinjam meeting apa dia ini? Hari ni siapa dia nak ajak makan nasi berlauk hari ni? Hati tu tidak tawakal tu. Hati dia panggil ta'akul, cari makan. Itu garis perbezaan yang disebutkan oleh ulama
antara tawakal dengan tidak tawakal. Tawakal tenang hati tapi tubuh badan kerja cari guna asbab. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin, maka pasti kamu akan tahu siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Maknanya orang yang ikut wahyu dia berada di atas hidayah. Orang yang membelakangkan wahyu, tak sesuai dengan wahyu, mereka itulah orang yang sesat. Qul ara'aitum, katakanlah, beritahulah, in asbaha ma'ukum ghaura, sekiranya air kamu ni, maknanya air telaga kamu ni ghaura, maknanya dia jadi dalam kering. Ghaur. Katakanlah telaga kamu ni, sumber air kamu ni selama ni ada, tiba-tiba dia kering dalam tu, kamu tengok tak nampak air bawah, tak ada. Faman ya'tikum bima'in ma'in, maka siapakah yang memberikan kepada kamu air yang mengalir? Jadi pertanyaan ni, mana nengulah mereka? Allah, mereka bergantung dengan Allah sebenarnya. Tapi mereka tak sih, beriman pada Allah Ta'ala, tidak mahu mendengar nasihat pesuruh Allah, Rasul Allah. Itulah surah Ar-Rahman ni Allah Ta'ala menegaskan tentang kudrat dia, tentang kekuasaan dia, tentang sifat dia sebagai Ar-Rahman, supaya kita kenal dia, supaya kita dapat jawablah soalan bukan lagi man rabbuka. Sebab itulah surah ni dia dikatakan sebagai surah penyelamat kita dalam kubur, kerana kita dapat kenal Allah Ta'ala dan kita dapat bertawakal pada Allah Ta'ala. Jadi bila hati kita tawakal bergantung pada Allah Ta'ala, setelah kita kenal Allah Ta'ala, maka dapatlah kita jawab soalan muka dan nakir. Sebab itulah kalau kita gomo baca surah Kahfi, surah Al-Mulk tu, atas rasa tadilah kita belajar surah ni, kita kenal Allah Ta'ala, kita bergantung pada dia, kita berharap kepada dia. Maka dengan cara itulah kita beriman dengan Allah sebagai Rabb kita. Maka dapatlah kita jawab soalan man rabbuka. Jadi setakat itulah surah ni. Apa yang baik daripada Allah SWT, salah dan silap daripada kelemahan diri hamba, aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.